Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Okey, selamat datang ke IDP 3, SKAA atau SKAB 4042. Hari ini kita akan tengok pasal road work. Jadi saya Cik Ros Ismail yang akan supervise bahagian road work. Okey, saya rasa road work ini tak ada apa. Dalam IDP sebenarnya semua hanyalah ulangan sahaja. Jadi saya tidak akan memberi kuliah. Apa yang saya buat, saya akan kita akan sama-sama tengok apa yang kita dah belajar dan apa yang akan kita gunakan daripada apa yang kita belajar dulu dalam projek kita. Jadi, untuk hari ini kita akan tengok a little bit of introduction and then stage of highway development, road categories or classification, design standard, design control and criteria, element of design dan cross section element. Okey, itu adalah apa yang akan kita tengok. Tapi seperti yang saya kata, semua hanyalah ulangan. Okey, kita tengok a little bit on introduction. Okey, highway sebenarnya dalam bahagian design ni hanyalah sebahagian daripada proses development of highway. Jadi design ni hanya sebahagian daripada dia saja. Okey, dan biasanya design ini berlaku in the middle of the process. Okey, starting from the planning down sampailah ke construction and maintenance. Okay. Jadi design adalah di bahagian tengahnya. Okay, we as a highway engineer, we must satisfy the needs. Pertama sekali, user and integrity of the environment. Okay, kita perlu memenuhi keperluan pengguna jalan dan dalam masa yang sama kita mesti memelihara alam sekitar kita. Yang mana biasanya dia ini adalah konflik. Okey, kita nak memuaskan pengguna, dalam masa yang sama kita nak memastikan alam sekitar kita terjaga. Biasanya orang ni nak lebih. Contohnya kita tengok kita buat taman perumahan dan sebagainya, kita buat jalan dan sebagainya. Apa jadi kita musnahkan alam sekitar, tak ada lagi tasik, tak ada lagi pokok-pokok, kita redesign pokok dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang engineer patut buat, engineer should also recognize that sharing of transportation corridor by pedestrians, cyclists and public transit. Jadi kita dalam nak mereka bentuk jalan kita kena fikir bahawa laluan jalan ini akan dikongsi oleh pengguna jalan yang terdiri daripada of course driver, and then kita ada jalan kaki, kita ada penunggang motosikal, kita ada penunggang basikal, dan juga jangan lupa pengangkutan awam yang menggunakan koridor yang sama. Jadi seperti yang saya kata tadi, okay, the stages of highway development, kalau kita tengok ini yang kita nak buat ni, kat sini aja di bahagian tengah, final design. So we start with the planning, kita tak terlibat, okay, itu planning, and then project development, and then dalam case kita yang kita nak buat dalam IDP adalah final design or the design of our road facilities, and then acquiring right of way, and then construction, after that open to traffic, and then don't forget the maintenance of our highway later. Okay, what do we need to consider in the planning of our highway? Okay, so challenge kita adalah yang pertama sekali, kita tak tahu yang mana pergi dulu. Okay, contohnya katalah kita tengok safety, let's say safety. Okay, kita perlu memikirkan dalam mereka bentuk jalan kita tu keselamatan pengguna seperti yang saya kata tadi, bukan setakat pemandu kenderaan. And then capacity, adakah jalan yang kita reka bentuk ini mempunyai kapasiti yang cukup untuk nak menampung kenderaan ataupun pengguna jalan yang akan datang. Okay, physical character, how do you going to design your road? Okay, curve dan sebagainya bergantung kepada topografi kita dan sebagainya. Cost, of course, ini yang selalu orang fikirkan, cost dan cost. Okay, and then environmental quality, seperti yang saya kata tadi, kita nak buat jalan dan sebagainya,
kita tak nak merosakkan alam sekitar, kita tak nak mencemarkan alam sekitar. Yang ini we have to consider historic and scenic characteristic. Kalau historic memang dah ada dalam akta pembinaan kita tak boleh nak merosakkan ataupun mengganggu gugat kawasan-kawasan yang bersejarah. Dan kalau boleh dari segi view dan sebagainya, kita cuba tak nak merosakkan. Jadi kita nak bagi maintain suasana atau pemandangan yang cantik untuk sekitaran kita. Multimodal consideration yang saya kata tadi. Kita buat jalan kita bukan setakat kereta, lori, motosikal, basikal dan juga pengangkutan awam. Kalau dalam bandar biasa pengangkutan awam mungkin bas sahaja, teksi dan sebagainya. Tetapi kalau bandar besar mungkin akan melibatkan MRT, LRT, tube dan sebagainya. Jadi multimodal consideration perlu dipikirkan juga. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan dalam nak mereka bentuk sesuatu laluan jalan kita. Kita tengok. Okey, ini kebiasaan kita. Katalah kita ada bandar A, bandar B. Apa yang kita nak? Kalau boleh kita nak jalan tu straight dari bandar A ke bandar B. Kalau kita nak pergi ke bandar C pun kita nak straight ke bandar C. Kalau nak ke bandar D kita nak straight ke bandar D. Kalau nak ke bandar E kita nak straight ke bandar E. Kalau nak ke bandar F kita nak straight ke bandar F. Dan kalau boleh daripada F nak ke C pun kita nak straight, ada juga. F ini apa? Ini apa tadi huruf apa ni, okey? Ke sini pun kita nak straight. Jadi ini masih belum cukup lagi. Kalau kita nak tu, kalau boleh jalan kita tu macam sarang labah-labah kita nak. Okay. Kesemua ada laluan yang terus. Tapi biasanya jarang kita dapat benda macam itu. Okey, laluan straight yang kita nak jarang kita dapat. Yang kita dapat macam mana? Yang kita dapat biasanya macam ini. Okay. Inilah yang terjadi pada rangkaian jalan kita sekarang. Okay. Kalau kita tengok, kita bermula daripada rumah kita, keluar ke jalan ke rumah, pergi jalan besar sikit, jalan besar lagi. Lepas tu kita akan masuk ke jalan yang lebih besar, terang road untuk nak pergi ke pusat-pusat bandar kita tadi. Okay. Apa yang masalah dengan jalan yang direka bentuk macam ini adalah kalau terjadi apa-apa masalah di cabang-cabang ini, maka jalan ini akan jadi jam. Contohnya kalau jam kat sini, dia akan backup ke sini jam dan naik ke sini dan seterusnya. Itu yang kita dapati berlaku pada jalan-jalan kita. Jadi jalan kita ni dah macam pokok-pokok. Okey, daripada ranting kecil tu ranting besar terus pergi ke perdu pokok. Okey. Jadi mana-mana tempat boleh berlaku jam dia. Okey, contohnya kalau kita buang kulit kat ranting tadi, maka ujung ranting sebelahnya akan mati. Itu juga dengan jalan kita kalau jam. Dan kalau kita buang nak ranting besar, maka the whole ranting besar di hujung dia semua akan mati. Begitu juga dengan jalan kita sebenarnya. Kalau boleh kita buat jalan dalam bentuk pokok ni. Okey, sekarang kita tengok road category ataupun classification. Okey, sama juga seperti yang saya kata, benar ni kita dah belajar dulu. Sekurang-kurangnya kamu belajar dalam SKAA, SKAB 3842, 2832. Okey. First, road category. Road category have to clarify policies concerning highway aspect in terms of geometric design, what speed to use, the width of each lane, the intersection type, access control dan sebagainya. Okey, ini kita tengok kalau kita tengok dalam SKAB 3842. Functional classification. Okey, ada juga dalam SKAB 3842 itu traffic engineering. Ada juga kita dah tengok dalam highway engineering. Process by which street and highway are grouped into classes according to character of service they are intended to provide, i.e. national, local network dan sebagainya. Kalau kita tengok, kita ada, contohnya kita ada daripada expressway, jalan sekutuan, jalan negeri, jalan tempatan, sampailah local road. Itu functional classification. Okey. Dalam ini kalau kita tengok, ini saya Melayu pula, ini saya ambil daripada JPBD. Okey, apabila slide saya yang ada tanda soal ni, ada something yang tak kenal dengan slide tu. Okey, contohnya kita kata, ada dua kategori jalan, rural and urban. Okey, for rural, we have Lebuh Raya Express, Jalan Atri, Jalan Pengumpul, Jalan Tempatan. Urban, Lebuh Raya Express, Lebuh Raya, Jalan Utama, Jalan Sekunda, Jalan Kecil. And then,
Untuk rural kita akan ada R6 sampai R1. Urban kita ada U6 sampai U1. Okey. Okey. So, di sini kat mana yang silapnya? Okey. That's for you to find out. Okey. Saya beritahu dalam slide ini ada silap. Okey. Jadi cuba ingat balik apa yang kamu dah belajar dulu dalam highway engineering dan traffic engineering. Now let's look at mobility versus accessibility. Okay. Okay. Now, kalau kita tengok sini, ini accessibility, ini mobility. Okay. Kalau kita tengok expressway duduk di tahap ini, mobility very high, maksudnya kita boleh bawa laju dan sebagainya, tak payah nak risau dan sebagainya. Tetapi accessibility very low. Kalau kita tengok atas expressway kita, okay, rumah kita sebelah aja expressway itu, tapi kita tak boleh nak keluar ke rumah kita. Kenapa? Sebab kita mesti keluar ikut exit dia. Okay. Jadi maksudnya access control. Dia control access, kita tak boleh nak access kepada apa tanah-tanah yang berhampiran. Okay. As we go down here, kita tengok collector. Collector dah mula ada accessibility tinggi sikit. Kita turun-turun sampai ke local road atau jalan kampung ni. Kalau kita tengok jalan kampung ni, berapa speed kita boleh bawa? Kalau boleh dapat 40 km sejam, 30 km sejam pun dah bagus kan. Okay. Tetapi accessibility, kamu boleh keluar ke mana saja kamu nak. Okey. Tiap-tiap rumah ada jalan apa daripada militar kita tu pergi ke rumah kita. So persimpangan boleh kata sepanjang jalan ada persimpangan searas. Tapi kalau dalam expressway kat sini, persimpangan dia mestilah grade separated punya intersection. Okay. Itu beza di antara accessibility and mobility. It's the yin yang. Okay. Kita tak boleh dapat kedua-dua. Kalau kita nak yang satu, kita akan hilang yang satu lagi. Okay, cuba kita tengok jalan ni ya. Kita tengok jalan ni. Yang saya kata tadi, yang anti pokok dan sebagainya tu macam ni lah. Kita mula daripada jalan ke rumah kita, lepas tu kita keluar pergi jalan besar sikit. Kalau kita tengok sini, contoh jalan kebudayaan berapa. Lepas tu dia akan jadi jalan kebudayaan. Masuk jalan Pontian Lama. Lepas tu dia akan naik Skudai Pontian Highway. Okay. Lepas tu dia akan pergi pula ke Senai, Johor Bahru Senai Highway. Okay. Dan mungkin kalau kita naik sini, kita akan jumpa E2 ataupun expressway. Okay. Jadi ini hierarki jalan semakin bertambah semakin kita keluar. Dan kalau kita tengok lebar dia pun semakin bertambah. Okey, kalau kamu ingat lagi, saya tak nak beritahu lah. Okey, ini jalan jenis apa? Nombor ini jalan jenis apa? Okey, itu kamu dah belajar dalam traffic ataupun dalam highway dulu. Kita tengok yang ini pula. Okey, yang ini design untuk kawasan perumahan. Kalau kita tengok, okey kat sini pula. Okey, kita ada jalan. Tetapi jalan dia tak lurus, jalan dia bengkok-bengkok, dan kita ada macam satu bulatan lagi kat dalam UTM, kita ada bulatan ni kan. Okey. Kalau kita tengok daripada jalan kecil ni dia akan pergi jalan besar dan masuk kepada B11. Okey. Bandingkan dengan apa foto yang saya tulis sebelum tu. Okey. Sekarang B11. Lepas tu dia akan naik lagi lah. Okey, ni ada simpang, tu dia akan naik ke jalan yang lebih besar di atas. Okay. Kalau kita tengok jalan-jalan di sini pula banyak macam dia bulat-bulat, dia melengkung-lengkung berbanding dengan jalan ini. Okay, jalan ini yang banyak straight. Kali ini jalan lama, tapi kita apalah ini jalan Pontian Lama. Okay, jalan lain kita buat kebanyakan straight. Ini yang Taman U rasa saya ni. Okay. Yang ini pula Taman mana entah ni. Okay. Okay, saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita akan masuk bahagian 4 iaitu design standard. Okay. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.